إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bima wa'alu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bima wa'alu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bima wa'alu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi wa muntaha 'ilmihi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi wa muntaha 'ilmihi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi wa muntaha 'ilmihi. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana 'arshillahil azim wa qamat bihi 'awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri 'azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya zal khuluqil azim. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب لنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلة حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه للمكعام آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang hormati lagi dikasih Tuan Pengurusi Masjid serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang jemaah insya-Allah yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama
mempertingkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, rahmat kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah SWT kepada kita dengan inayah dari ayahnya. Kita pada pagi ini dapat sama-sama hadir sebagai tetamu Allah, berada di taman syurga untuk sama-sama kita memperhambakan diri, memperdekatkan lagi kata takarrub ila Allah. Semoga kehadiran kita ini bertambah iman, bertambah amal dan takwa kita. Dalam masa yang sama kita menambahkan sedikit ilmu pengetahuan dengan majlis zikir, majlis ilmu. Semoga dengan asbab majlis ilmu ini Allah mengurniakan kita, mengangkat kita martabat sebagai orang-orang beriman, berilmu. Dengan atas ilmu ini kita dapat memperbaiki mutu ibadah kita. Untuk nasihat diri sendiri dan tuan-tuan puan-puan sekalian, agar kita jangan tertipu dengan amalan kita dan jangan kita merasakan amalan kita yang mengubah diri kita. Silap-silap hari bulan kita jatuh syirik kepada Allah SWT. Kerana apa yang kita lakukan itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jangan wujudnya kuasa diri, jangan adanya terlihat diri. Maka semua kerja buat kita itu adalah bersandarkan atau bersangkut kepada Allah SWT. Tanpa izin Allah, tanpa izin Allah, Allah yang bersifat qudrah dan iradah, maka terjadilah sesuatu amalan kita itu. Jangan sampai kita merasakan kitalah segala-galanya dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab, ada kuasa diri, sedangkan semua itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Pada ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Qalbun Salim, dan semoga dengan kitab ini sesuai dengan nama kitab ini, Qalbun Salim, iaitu hati yang sejahtera. InsyaAllah dengan asbab kita mengaji kitab Qalbun Salim menyebabkan sedikit demi sedikit menjadikan akhir haji kita sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT, yauma la yanfa'ul malu wala banun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak hati kita sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, bebas daripada syirik, dosa dan sebagainya yang menjadi asbab kita dimuliakan oleh Allah. Dan sebab itu Allah memasukkan kita ke syurga, ke jannah insya-Allah. Antara keberkatan ilmu, antara keberkatan ilmu yang kita pelajari, kita dapat amalkan, akan bertambahnya amalan kita, akan menjadi akhlak kita baik, makna didahului dengan beberapa adab. Yang utama sekali adab kita dengan Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah, perjalanan hidayah kepada Allah SWT, adab dengan Allah kena jaga, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan alim ulama, adab dengan tuan-tuan guru, adab kepada orang tua, terutama kedua ibu bapa, adab kita dengan orang dewasa, adab kita dengan anak-anak, dan adab kita dengan seluruh umat manusia, dan adab kita dengan
sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai juga di kalangan di luar sana, termasuklah kita semua, menceritakan tentang adab. Dia perhatikan seorang itu, dia kata orang ni tak ada adab, sedangkan dia tidak cermin diri dia, sedangkan diri dia sendiri tak ada adab. Dia sebut orang ni adab, tapi dia adab dengan guru tak ada. Bila tok guru tegur, dia terasa hati. Bila kuliah, dia cabut balik. Dia kata orang ada adab, orang tak ada adab, sedangkan dia tak ada adab. Ada macam tu kan. Maknanya seumpama apa, dia kata peribahasa mengatakan seperti mana ketam menyuruh anak jalan betul pun ada. Kadang-kadang dia nak menggunakan adab tu, dia nak tembak orang lah. Kadang-kadang diri sendiri tak ada adab pun. Contoh dia cerita tentang adab sembahyang jemaah contohnya. Bila imam tak ubah kedudukan, dia assalamualaikum, assalamualaikum, cuih bangkit. Hak tu yang kata adab tu, sedangkan dia tidak ada adab dalam jemaah. Banyak sebenarnya. Kadang-kadang dia tak nampak adab tu. Kadang-kadang dia suluh orang yang adab, tapi dia sendiri tak ada adab. Adab berjemaah kena jaga semualah tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita nak menghukum orang ni, nak cari salah orang ni banyak, tetapi kita lupa nak cari salah sendiri. Itu masalah. Apatah lagi dengan sifat sombong, dengan sifat riak, ataupun dia ni berpangkat besar, ataupun dia macam ilmu besar, tok guru besar, dia merasakan dia tak ada salah. Ini riak yang paling besar. Ini bahaya tuan-tuan. Berlaku masyarakat kita hari ini. Dia nak suruh kita agungkan dia, dia nak suruh kita muliakan dia, dia nak suruh kita hormat dia sebab dia guru besar. Tapi dia sedikit pun, habuk pun tak hormat pada orang. Ada juga macam tu. Bermakna nak suruh masuk poket dia je, tapi masuk poket orang tak nak. Betul tak tuan-tuan? Ada jenis ni tuan-tuan, ada. Jenis cencaru makan petang ni. Allahu akbar. Mukaddimah sikit. Ini bahaya tuan-tuan. Bahaya jenis ni tuan-tuan. Tai salah orang sedap dia hentan tai salah dia. Bila orang tegur dia melenting. Sebab tu kata ulama, kita naklah sentiasa memberi teguran nasihat pada orang, dan kita sentiasa menerima teguran pada orang lain. Sebab tu kata guru saya, antara sombong yang paling besar ialah bila kita tegur orang terima teguran kita, kita seronok. Tetapi bila orang tegur kita, kita tak mengaku salah, inilah sombong yang paling besar. Ini berlaku kita dalam masyarakat kita hari ini. Okay? Baik tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Kita sambung muka surat 24 di bawah nota kaki, iaitu 54. 54 tu apa maksud dia tuan-tuan? Masih lagi kita membicarakan di bawah tajuk cara mensyukuri nikmat mata. Kita dah sebut hari tu 5 nikmat yang kita perlu syukur, iaitu nikmat harta benda, nikmat kesihatan, nikmat Allah menjadikan kita orang yang beribadat kepada Allah, nikmat hidup, nikmat nyawa. Yang tinggi sekali kita perlu syukur pada Allah ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu dalam 5 tu kategori yang paling, nikmat iman dengan nikmat Islam. Jadi bila kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, apa kita kena buat? Kita kena sempurnakan rukun iman, kita kena sempurnakan rukun Islam. Rukun iman 6 perkara, belajar. Kita sempurnakan rukun Islam 5 perkara. Barulah berjalan kita atas iman dan Islam menuju kepada Allah SWT. Barulah tak sengit. Setakat mengaku saja kita Islam, lahir kita dalam Islam, dalam keluarga Islam, tapi rukun Islam tak tahu, rukun iman pun tak tahu, sengit kita. Sengit, tak sempurna. Macam kereta tu, macam kereta pancit sebelah, boleh jalan, sengit. Macam kereta pelak 4 hidup 3 je, tempang. Begitulah kita tuan-tuan. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Di situ nota kaki 54 tu dia katakan hamba sahaya. Tu hamba sahaya dan mahramnya. Di sini pun kita kena memahami bahasa. Samalah saya pun tuan-tuan bukan pakar bahasa. Tapi dengan teguran-teguran daripada muallim, syekh-syekh, tok guru, kadang-kadang kita ni bercakap tuan-tuan sesak dalam bahasa je. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Cuba perhati tuan-tuan cuba perhati dalam WhatsApp kita, orang bagi salam dan jawab salam. Betul tak betul tu? Cara tulisan tu. Bukan kita nak cari salah tuan-tuan. Kita tengok kadang-kadang bagi salam, Assalamualaikum. Tu betul lah, hak jawab salam tu. Ada jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya jawapan dia Waalaikumsalam. Mim tu kena dua. Cuba tuan tengok kat WhatsApp tuan-tuan. Betul tak jawab salam dan bagi salam? Dari segi bahasa pun salah dah. Patutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun jawab salam Waalaikumsalam. Dia sabdu tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok sama ada dia copy paste gambar tu. Waalaikumsalam pun ada salah. Waalaikumsalam pun salah. Sebab M1 kalau bahasa Melayu. Nampak? Sebab tu kata bab M sepanjang kita ni kadang-kadang sesak dalam bahasa je. Maksudlah saya tuan-tuan, orang pakar bahasa nahwu sarah dia perhati bahasa, salah sebut kelongkanlah pergi dia. Sama dengan mahram. Kita duk cakap mahram, bukan muhrim, mahram, muhrim, betul tak? Muhrim salah tuan-tuan. Bukan muhrim. Muhrim tu bukan muhrim tu disebutkan kepada orang yang sedang ihram. Nampak? Kita main hentam ya. Orang pun sebut muhrim lah. Hentam sajalah labu. Masalah hentam sajalah labu tak apa. Salah kita tu. Tengok istilah bahasa. Mahram ialah perempuan atau lelaki yang haram dikahwini. Kalau orang nak pergi Mekah kena ada mahram. Bukan muhrim. Betul tak? Kita salah sebut. Muhrim bukan. Mahram tu. Sama juga kata maulud dengan maulid. Salah habis kita bercakap. Di mana mahram ialah perempuan atau lelaki yang haram dikahwini. Tak boleh kahwin. Tu mahram. Siapa dia? Mak kita, bapak kita, mak tua kita. Kan? Mak dekat dengan kita, tak boleh kahwin. Ada pun sepupu ke bawah tu boleh kahwin. Tu dia panggil bukan muhrim, bukan mahram. Tu salah sebut muhrim. Manakala muhrim pula adalah orang yang memakai pakaian ihram. Maknanya bila memakai pakaian ihram ada pantalangan dia. Dia kata mengharam buat demikian-demikian. Tu disebabkan kepada muhrim. Boleh? Kita faham dari ni tu. Mahram, muhrim. Jangan ada sebut muhrim lagi. Jangan ada sebut bukan muhrim lagi. Muhrim ni hanya khusus kepada orang yang memakai ihram. Orang pergi umrah haji. Boleh tu. Tu bahasa. Seterusnya dia kata melihat orang muda. Tu. Ini cara mensyukuri mata dia, menjaga mata tu. Apa yang diharapkan melihat perempuan selain isteri sendiri, hamba sahaya dan mahramnya, dan melihat orang muda. Melihat orang muda pun jaga juga. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita orang lelaki tengok kanak-kanak muda, perempuan muda cantik, comel, tapi mendatangkan syahwat, juga haram. Kan? Walaupun muda. Baik, kita tengok apa huraian dia tu muda tu. Nota kaki di bawah tu 55. Termasuklah lelaki. Termasuklah lelaki mana perempuan mana lelaki. Tak kira umur muda ke tua, mendatangkan syahwat, maka hukumnya haram. Nafsu tu. Dalam fiqh,
Ada istilah yang disebut dengan amrad. Amrad yang merujuk kepada remaja yang sudah balik. Remaja yang sudah balik, kacak, handsome, tak kira lah pun nama apa, comel ke. Nak sebut apa, innocent, comel. Belum tumbuh janggut, walaupun telah nampak misai dan belum mencapai umur 30 tahun. Jika setelah umur tersebut dan masih belum tumbuh janggut, dia disebut ajrad. Dia bahasa Arab ni. Amrad, remaja sudah balik, tapi yang belum tumbuh janggut tu dia panggil ajrad. Ini istilah bahasa. Tengok tok guru kita hurai satu-satu nak bagi kita faham. Beza ada amrad dengan ajrad, beza. Amrad tu merujuk kepada remaja yang sudah balik. Balik tu maknanya cukup umur lah. Kacak, belum tumbuh janggut lagi. Walaupun nampak misai dan belum capai umur 30 tahun, tu dia panggil amrad. Tapi jika umur tersebut dan masih belum tumbuh janggut, walaupun umur 30 tahun, dia panggil ajrad. Dia beza sikit situ. Baik. Dan mata juga digunakan dan melihat aurat lelaki. Aurat lelaki sama juga. Perempuan sama perempuan, aurat kena jaga. Apatah lagi perempuan duduk sebilik dengan orang kafir, dia panggil ajnabi. Kena jaga aurat sebab kalau kita sebilik, contohnya orang perempuan dengan lelaki, orang bukan Islam ni, mana dia tak amanah. Dia boleh mencerita keburukan kita, aib aurat tu, kena jaga. Jangan kita hentak semacam tak apa sama-sama lelaki, tak apa sama-sama perempuan, tak boleh. Aurat kena tutup juga, haram buka. Nampak tak? Tengoklah. Kalau kat rumah tu biasa yang kita nampak. Baik, kita kata tengok tu nota kaki tu. Apa dia katakan aurat lelaki? Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Biasanya Imam Habib Abdullah Haddad ni ada dia punya rotib dia, rotib Al-Haddad. Kan saya dapat ijazah daripada Ustaz Muhammad Jo, rotib Al-Haddad. Dapat ijazah daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, rotib Al-Haddad. Boleh amal lah rotib Al-Haddad. Saya ingat adalah satu doa Imam Habib Al-Haddad ni, dia kata dia suruh baca doa ni. Dalam doa kita tu kena baca doa ni, salah satu doa mustajab, dan dia katakan doa itu pelengkap doa, iaitu bila kita baca doa ni, ada disebut dalam Al-Haddad tu, kita baca doa ini, insya-Allah Allah mustajabkan doa kita, dan insya-Allah Allah berikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa dia doa dia? Mudah ya. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. 3 kali. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tu di samping kita berdoa tu, kita cubalah cari doa-doa para wali Allah. Ada satu doa wali Allah. Doa ni kalau kita baca doa ni sama dengan doa, fadilat dia sama dengan doa wali Allah. Baca lepas subuh 4 kali. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali baca lepas subuh. Fadilat dia sama dengan doa para wali Allah. Jadi kita sambil-sambil kita baca doa, kita carilah doa-doa yang berkat. Untuk ambil berkat, ulama-ulama Hadramaut keturunan Rasulullah di Tarim boleh baca 7 kali. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Sebab bumi Tarim ni bumi Anbiya. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. 7 kali. Kita doa tu. Tawassul dengan ulama-ulama Hadramaut keturunan Rasulullah, para habaib. Tadi tu baca 4 kali lah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad.
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. 3 kali, sekejap 4 kali. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Apa maksud doa ni? Makna kita doa supaya Allah rahmati kita, umat Nabi Muhammad, Allah minta ampun, Allah minta Allah cukupkan kita, minta dengan Allah, dengan sebut dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mendoakan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan guru di Gerik tu, dia suruh baca 10 kali juga. Setiap kali lepas solat. Terutamanya maghrib subuh, tapi doa beza sikit. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummatan ammah. Dia bacanya tu 10 kali. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum ummatan ammah. Kerana ya Allah ampunlah umat Nabi Muhammad dan rahmatilah umat Muhammad sekalian umat Nabi Muhammad. Dia kata kalau baca 10 kali lepas subuh lepas maghrib, maka dijanjikan syurga. Ni orang yang aribillah, Allah, wali Allah. Ini antara doa wali Allah. Okey. Baik. Apa dia kata tu? Orang lelaki tu, Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut bahawa orang mukmin yang sejati, mukmin ini disebabkan orang yang beriman, orang Islam yang kuat iman disebabkan mukmin. Yang sejati hendaklah memelihara dirinya dengan baik. Yang pertama, tidak melihat orang mukmin lain dengan pandangan rendah, hina dan kecil. Tadi tak kira lah kita mufti ke, kita qadi ke, kita ustaz ke, kita imam besar ke, kita rasa kita banyak ilmu. Tidak boleh sekali-kali memandang orang dengan hina, rendah, kecil, plekeh lagi. Tak boleh. Ini apa, sombong, riak yang paling besar. Macam saya sebut tadi lah. Kadang-kadang dia ni, Tok Guru ni nak suruh kita mulia kat dia, nak suruh kita hormat dia, jumpa cium tangan. Tapi dia pandang kita, pandang sebelah mata je. Ada setengah jenis tu, tak semua lah tuan-tuan. Tapi kalau betul-betul Tok Guru beradab, jangan main-main. Kita cium tangan dia, dia pun cium tangan kita tu. Itu mana? Itu yang kata balas dengan adab. Kan? Yang kedua, tidak mengintik-ngintik aurat dan keaiban orang lain. Aurat ni tuan-tuan sama dengan aib lah. Apabila kita buka aurat, makna kita buka aib kita lah. Mana aurat tu aib lah. Kalau orang lelaki pakai seluar pendek, mana dia sudah buka aurat, mana aib ya. Aurat tu aib. Bila buka aib, datang dosa. Sama juga orang perempuan. Buka aurat, rambut, pakai yang ketat dan sebagainya, mana mengaibkan diri. Kan ada setengah-setengah orang perempuan ni, kadang-kadang kita jumpa jemaah-jemaah kita, minta mak cakap tu, mari masjid bagus, bertudung labuh, pakai daripada rumah, mana pakai kain semaya kan tu, pakai kain telekung. Cantik dah tu, mari semaya maknya. Tapi bila kita lalu kat taman, bawa anak cucu ronda taman, dia siram pokok bunga, baju kelawar dia pakai. Rambut uban penuh atas kepala tu, macam nenek kebayan. Minta mak cakap tuan-tuan. Bila nampak ustaz, dia lagi masuk dalam. Ustaz lagi masuk dalam. Ni takut kat ustaz ke takut kat Tuhan ni? Saya fikir dalam hati, malu kat ustaz. Kira okey lah, ada iman sikit lah. Ada sikit iman sebab malu kat ustaz. Ni tak malu langsung. Bila siram pokok bunga, Assalamualaikum ustaz. Siram pokok bunga ustaz, dengan baju kelawar dia, dengan tutup tak pakai. Ni tak malu lah. Sebab Nabi sebut orang yang tak malu, tak malu kepada Allah, tak malu kepada orang, menedahkan orang tak ada iman. Tak faham sudah. Ni masalah ni. Jadi terfikir dalam fikiran kita seolah-olahnya tutup aurat, taat pada Tuhan ni masa semayang. Lepas semayang tak tutup aurat dah. Siapa aja? Ini berlaku ni masyarakat ni. Petang-petang jiran sebelah kiri kanan duk tengok aurat kita, kita duk siram pokok bunga, kan bagi pahala, bagi dosa peri tu. Sebab apa? Masalah iman.
Dia kalau orang beriman ni, pergi masjid ke, pergi surau ke, di rumah ke, dalam rumah ke, bila bertemu dengan orang yang bukan mahram, yang boleh kahwin dengan dia, hendaklah tutup aurat. Itu orang beriman. Ni jiran sebelah tak malu, tapi nampak ustaz, lari masuk dalam. Oh, malu kat ustaz. Sebab apa? Takut ustaz jumpa dalam kuliah, ustaz hantar dia. Mungkinlah. Wallah alam tu sangka buruk kita lah tuan-tuan. Tapi begitulah hakikatnya. Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar. Iman lah, masalah iman. Dosa tuan-tuan, dosa. Dosa Allah tulis. Dia tak kira malu kat ustaz ke, malu kat siapa ke. Malu dengan Allah tu. Letak malu dengan Allah tu. Barulah kita tutup. Baik, yang ketiga, tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia dan merasakan keselesaan dunia, supaya nafsu tidak selalu mencari-carinya. Jadi kadang-kadang kita duk nampak dunia, kita duk nampak dunia segala-galanya, kita duk nampak pangkat segala-galanya menyelamatkan kita, kita duk nampak harta, kekayaan, pangkat, itu segala-galanya memberi kepuasan kepada kita. Ini salah dia panggil. Ini orang hanyut dalam dunia. Sedangkan dia sendiri milik Allah. Dia sendiri milik Allah. Ruh Allah bagi nyawa tu milik Allah. Akan ditarik bila-bila masa. Lepas tu, pasal apa kita gila ke dunia? Ini masalah. Ini masalah. Sebab tu Nabi sebut, menyebabkan kita hati jadi keras, menyebabkan kita tidak cinta pada Allah, tidak buat amal akhirat, sebab ada dua penyakit dalam diri kita. Nabi sebut dalam hadis sahih, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Dah dapat dah apa yang kamu kejar, Allah bagi dah, buatlah kerja elok-elok, menunaikan tanggungjawab, kan? Ni kira duk asyik nak menyaman je. Cari salah sana, cari salah sini, nak sama sana, nak sama sini, nak balas dendam. Tak apa dulu, tak apa dulu, tak apa. Aku bawa sekarang ni, aku duduk atas, jaga aku sama jaga. Contoh. Ini kerja Allah manusia. Ini ustaz politik ni, politik bukan. Sebab tu guru saya bagi tahu. Ciri munafik 3. Betul tak? Bila bercakap dia bohong. Bila berjanji mungkin janji. Bila beri amanah tak tunai tanggungjawab amanah. Jadi dia pesan lagi, dia kata, kalau kita tak boleh bercakap benar, jangan berbohong. Nak mengelak daripada munafik ni. Kalau kita tidak boleh menunaikan janji, jangan berjanji. Yang ketiganya, kalau tak boleh menunaikan amanah, jangan sanggup, jangan terima tanggungjawab, jangan terima jawatan. Ni terima jawatan, jawatan aku nak jadi nak jadi ni, sampai 10 jawatan. Muka batas hidung pun tak nampak. Gila jawatan. Tu dia panggil gila jawatan. Kata ada pemimpin orang bukan salah, dia kata, ini kiri je orang gila, ini kiri je orang gila. Nak sebut kerja pun tak boleh. Duk Malaysia berapa puluh tahun, masih lagi pelak cakap ini kiri je orang, kerjalah. Duk kiri je. Tak maaf cakap tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni bermacam-macam kegilaan manusia ni. Sebab apa? Sebab cinta dunia, takut pada mati. Bila cinta dunia, takut pada, bila hati bermaharaja lela, dia tak nampak Tuhan. Yang penting, siapa aku siapa. Sekarang ni jaga ingat tuan-tuan. Ulama sebut, kita berada di atas, kita jadi pemimpin, tidak semestinya mulia. Kita berada di bawah, kita jadi rakyat biasa, jadi pembangkang contohnya, tidak semestinya hina. Faham tak? Tak faham sudah. Yang hina mulia itu Allah yang tentukan. Yang bertakwa itu orang mulia di sisi Allah SWT. Boleh? Cari dah pening kepala. Dia mengaji masih kita faham. Tuan-tuan. Saya kata tadi, ilmu yang barakat tadi, ilmu bila kita mengaji, kita faham, kita amal, kita jadi lebih baik. Ini tuan-tuan. Ya, berlaku hari ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis tuan-tuan. Nak dapatkan tanah sekangkang kera, bergaduh adik-beradik. Nak dapatkan pangkat sikit je, sedangkan pangkat tu sekejap je, jatuh pula nanti, ingat. Bergaduh.
berperang, memfitnah, menghina, macam-macam lagi lah. Sedangkan itu perintah Allah SWT melarang kita. Baca ayat Quran tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah sebut tu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bergaduh-gaduh, bercerai-berai. Kita langgar. Sebab apa? Macam-macam sebab lah. Sebab macam-macam gila tak dia lah. Ini kiri je orang gila tu lah. Allahu Akbar. Betul tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab banyaknya nafsu amarah dalam diri, nafsu mazmumah. Ni kita nak jaga ni. Sudah-sudahlah, tak ada bergaduh lagi lah. Kita sesama-sama, kita kawan, kita friend. Sudah-sudahlah, duk balah. Tapi dalam masa sama, hak tetap betul, kita kata betul. Hak salah, tetap kata salah. Kita tidak boleh meredai, kita tidak boleh bersekongkol, kita tak boleh syubhat dalam perkara-perkara maksiat dan salah. Wajib ditegur, wajib dikomplain dan sebagainya. Tu okey. Menegur bukan makna kita benar. Menegur bukan kata kita bagus. Ini menegur atas sunnah, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setengah-setengah orang tidak boleh ditegur, sombong. Tu tak ada tu. Sombong yang paling tinggi dah kalau kita tak atas salah, sombong. Tak boleh tegur. Sombong itu Nabi sebut walaupun sebesar debu tidak dapat masuk syurga. Tu kan. Ni masalah. Termasuk diri saya sendiri ngaji bagian nak gerak kita ni tapi tidak boleh nak amal. Banyak kitab dah khatam tu. Kitab khatam, kadang-kadang kitab tak ada khatam, tok guru khatam dulu mati. Contoh. Kita tak mati-mati lagi tapi ilmu tak bertambah. Itu masalahnya. Banyak dah tok guru mati, ustaz. Dulu tok guru ngaji tak habis. Apa saya pun tak habis ngaji, tok guru mati. Aku tak mati lagi. Lepas tu ilmu banyak Satu. Kadang-kadang tu lah. Masa apa tak ngaji ni? Pasal tak ngaji. Saya mengaji ustaz, mengaji sekerak jalan tak habis. Pasal apa tak habis? Guru mati. Lepas tu tak ngaji dah, tak ngajilah. Tunggu mu lah pula mati. Cakap macam tu. Jangan gitu ustaz. Anak kecil lagi ustaz. Cakap tu macam tak nak mati tu. Macam tu. Allahu Akbar. Sama-sama kita sembang-sembang kadang-kadang kan. Kan? Baik. Ayat ini mengajar kita 3 perkara iaitu tu. Ia bukan tambahan al-fakir. Mana tambahan al-fakir ni mana tambahan Ustaz Mahathir lah. Pengarah kitab. Ayat ini mengajar kita 3 perkara iaitu 1. Kelakuan atau adab yang baik. Yang kedua, memberitahu. Yang ketiga, menakutkan. Jadi al-fakir tambah, apakah yang dimaksudkan mengajar kelakuan adab yang baik? Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Surah An-Nur ayat 30. Surah An-Nur ni surah yang ke-24 ayat yang ke-30. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka. Mana menyekat pandangan tutup, tak lihatlah. Daripada apa sahaja yang tidak halal melihatnya dan memelihara kehormatan mereka daripada apa yang tidak halal melakukannya. Jadi samalah. Baik orang ni kena tutup aurat, kita melihat pun tak lalu ada melihat aurat dan sebagainya. Alihkan pandangan itu supaya kita tidak terfitnah, tidak terkena dosa melihat aurat perempuan ataupun aurat lelaki ataupun aurat apa-apa lah. Kenapa? Nabi sebut dalam satu hadis, pandangan mata yang maksiat. Mana kita lihat mata tu, pandangan mata yang maksiat itu adalah dikatakan panahan beracun daripada syaitan. Mana bila kita lihat tu panahan beracun daripada syaitan, maka syaitan akan membisikkan dia akan hasut kita supaya apa yang kita lihat tu, contohnya aurat perempuan ke aurat apa, mana kita berusaha nak mendapatkannya, cara macam mana nak macam-macam lah, maka dia menghasut kita supaya melakukan
maksiat, sehingga mana ada yang kuatnya sampai melakukan zina dan sebagainya. Ada yang melakukan zina, adapun melihat benda yang macam tu, menangkap, mengurung ataupun tarik hingga mana berlakunya rogo dan sebagainya. Salah satu puncanya mendedahkan aurat tadilah. Dia banyak implikasi yang tak baik. Dia katakan panahan beracun daripada syaitan. Baik. Melalui ayat ini Allah SWT mereka nak merintahkan hambanya untuk melakukan berkelakuan baik dengan menjaga dua perkara itu, menjaga mata daripada melihat yang haram. Dia kata mata kita ni digunakan untuk melihat yang haram, dipanggil zinal mata. Kita duk faham zina-zina ni berlaku laki perempuan berzina tak? Maknanya anggota kita menggunakan maksiat, tu dia katakan zina. Bila mata melihat yang haram, zina mata. Bila telinga mendengar yang haram, zina telinga. Bila mulut bercakap yang kotor, mengumpat fitnah, bercakap bahasa-bahasa syik, bahasa mendatangkan ghairah, nafsu, zina berlaku lah tu. Dia panggil mukaddimah zina tu. Sesuai dengan ayat tu. Ayat Allah sebut tu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ini Allah kata jangan menghampiri zina. Tadilah. Maknanya perkara-perkara yang menyebabkan orang tu melakukan zina. Mata melihat, telinga, mulut, tu alat-alat tu untuk menjadikan perzinaan tu. Maknanya mukaddimah zina dia panggil tu. Antaranya mukaddimah zina itulah percakap yang kotor, melawak yang lucah, mendedahkan aurat, berpakaian seksi dan itu mukaddimah zina lah tu. Berdua-duaan tempat sunyi, ya dah tu. Apabila tidak menyekat mukaddimah zina tersebut, maka akan terdedahlah berlakunya perzinaan, persubuhan haram dan sebagainya. Itu contoh. Itu kena faham tu. Yang keduanya menjaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang haram. Banyaklah kemaluan ni, mana-mana. Berzina, merogoh, liwat dan sebagainya. Oleh itu wajib ke atas setiap hamba menjunjung perintah Tuhannya, mana mentaati perintah Allah SWT. Jika tidak, ia adalah perangai yang tidak baik dan dia wajar dimurkai dan diseksa oleh Allah SWT. Mana buat baik Allah bagi pahala, selamat. Buat jahat, buat perangai tak elok, buat maksiat, maka Allah ancam, Allah beri peringatan, maka mereka itu Allah murka dan dijanjikan seksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min zalik. Ini dalam bab adab. Yang keduanya dan memberitahu. Allah SWT berfirman, zalika azka lahum. Ini Ustaz Mahdi je tambah 3 perkara tadi. Yang kedua itu memberitahu. Ini dalam tazkirah, memberi peringatan. Dalam ayat ini Allah SWT memberitahu tentang yang pertama, menjaga mata daripada melihat yang haram. Yang kedua, menjaga kemaluan daripada melakukan perkara yang haram. Kedua-duanya adalah asbab untuk apa? Nak jaga ni ada sebab dia? Ada. Kalau tak jaga, ada kesan buruk. Kalau menjaga, ada kesan baik. Itu dia kata natijah. Itu apa? Kesan baik. Yang pertamanya membersihkan hati daripada segala dosa. Jadi bila kita melihat, mendengar yang haram, tak jaga yang haram, jadi akan melekat kepada hati kita dosa. Akhirnya semaya kita tak khusyuk sebab hati kita gelap. Asbab melihat dosa tadi tu. Tu membersihkan hati daripada segala dosa. Yang keduanya memperbanyakkan amalan kebaikan. Jadi disebabkan kita menjaga mata melihat daripada yang haram, kemaluan, menjaga kemaluan daripada haram, maknanya tidak ada sekatan lah bagi kita untuk memperbanyakkan amalan. Sebab tu kata ulama, antara sebab mengapa kita solat tak khusyuk, mengapa kita beribadat malas, solat malas, zikir malas, baca Quran, kata ulama, itu adalah kesan dosa yang kita lakukan. Begitu juga kata ulama sufi, kenapa kita ni susah nak bangun malam, nak tahajud? Kena cek balik dosa yang kita lakukan pada siang hari. Mengumpatnya, memfitnahnya. Betul ya? Tu. Maknanya kesimpulannya, kesan-kesan dosa yang kita lakukan menyebabkan kita susah nak beribadat kepada Allah. Itu. Mana dosa yang paling teruk lagi, kesan dosa tu melekat pada hati kita tu. Dia panggil hati yang gelemat dia panggil.
Kalau Kelantan dia panggil gelak gelomak. Dia bahasa Arab campur Kelantan tu. Sebenarnya zulumat. Zulumat tu gelak, tapi dia panggil gelak gelemak. Lebih kurang tu bunyi mak-mak juga kan. Gelak gelomak, zulumat, lebih kurang lah tu. Nampak tak tuan-tuan? Tu. Tu memperbanyakkan amal kebaikan. Nota kaki di bawah Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Nampak cantik kata Sayyidina Umar. Kemuliaan dunia ini dengan harta. Harta yang mana? Ya halal lah. Sedangkan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Betul lah. Orang banyak harta mulia, betul tak? Banyak harta, jutawan, hartawan, banyak duit sampai tak ketahuan. Tu. Contoh. Sampai tak ketahuan. Daripada Seremban ke Melaka, duit bertingkat-tingkat. Kata lagu Negeri Sembilan. Mulia. Banyak harta tuan-tuan. Pergi sana, pergi sana, nak seorang 100, pergi sana. Banyak harta. Orang mulia kita tu. Kan? Mulia dengan harta. Tapi kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Pitih. Pitih kita, duit kita akhirat amal soleh. Dunia pitih kita, duit RM. Kan? Itu kata sahabat saya, dia kata mulia kita ni duitin nahi muhabbat calohe. Tak ada duit kekasih lagi. Tu. Tak tahu betul ke tak betul, kena tanya. Betul juga kan? Duitin nahi, tak ada duit, muhabbat calohe, kekasih lagi. Betul ya? Kamu hari ni kalau lelaki tak ada duit, bini lagi. Tapi duit bukan segala-galanya kan? Duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Tak faham sudah? Betul tak? Faham? Baik, apa Ustaz cakap ni? Memang betul, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Tak ada duit, tak boleh beli beras. Tak ada duit, tak boleh beli minyak. Tak ada duit, tak boleh beli telur. Walaupun telur tak ada, tak selesai lagi pasal telur, pasal minyak, pasal gula. Kira duk atas tu bisa. Isu telur pun tak selesai lagi. Duk bawa dah telur kita sana sini 2 biji. Tu macam astagfirullahalazim. Tak faham sudah. Dia masuk tu, dia mari macam-macam tu. Kesian peniaga. Merata cari telur. Mana nasi lemak tak ada telur, tak syok. Telur mata kerbau. Padahal telur ayam, pibuh telur mata kerbau. Kesian. Ayam punya telur, pibuh mata kerbau. Contoh. Betul tak? Tak apalah. Dah nak panggil sangat. Seronok kerbau. Dia kata, sekurang-kurangnya aku duduk kat benda, ada orang juga makan telur aku, telur mata kerbau. Padahal telur ayam. Contoh. Sikit lagi ya. Yang ketiga, kata Ustaz Majid, menakutkan. Allah SWT berfirman, innallaha khabirum bima yasna'un. Surah An-Nur ayat 30. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan secara batin, seperti mana dia mengetahui yang zahirnya. Nampak tak? Nak menakutkan. Jadi tazkirah ayat-ayat hadis-hadis firman Allah SWT ni menakutkan kita untuk kita kepada Allah, bukan sekadar ukutan semata-mata, tuan-tuan. Jadi menakutkan, perkara menakut, memberi bekas kepada hati kita, menyebabkan kita takut pada Allah. Menyebabkan bila kita takut pada Allah, sebenarnya pada ulama, apabila kita takut pada Allah, kita lagi dekat dengan Allah. Ni kita takut pada Allah lari. Kalau kita takut pada Allah lari tu bukan takut pada Allah, tu takut kat harimau. Takut kat harimau lari. Bila takut kepada Allah, kita kena dekat. Baru betul istilah tu. Allahu Akbar. Jadi menakutkan tu menyebabkan kita bertambah iman. Allah azab kita macam mana orang buat dosa, Allah bagi syurga kepada orang beramal soleh. Itu pesan dia kan. Baik. Jadi di situ dalam ayat ini Allah SWT menakutkan hambanya dengan jika perbuatan hamba itu baik, maka Allah akan membalasnya dengan pahala kebaikan dan syurga. Wallahu a'lam. Untuk syurga tu kita hurai akan datang pula di bawah nota kaki faedah. Kelebihan tu sambung daripada muka surat 28. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan pada pagi ini. Semoga memberi manfaat untuk diri saya sendiri yang banyak dosa, yang banyak salah. Saya mohon ampun dan maaf kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan
Sekiranya ada salah dan silap, dan cakap ni kadang-kadang dia laju ni tak nak break oh. Dia terlempah juga tu. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik tu daripada Allah, tuan-tuan ambillah. Yang buruk tu, yang tak elok tu, maknanya kesilapan saya pada pagi ini, saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf dan tuan-tuan. Jadi sebagai memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.